Di padang rumput Afrika Selatan yang luas, pelbagai haiwan hidup bersama dengan harmoni, berjemur di bawah matahari dan menggunakan rupa bumi, sambil memerhatikan pemangsa. Mudahnya, haiwan Afrika hidup aman di padang, suka matahari, guna tanah, dan jaga-jaga musuh. Subuh menjelang, seekor ibu citah menyayangi anak-anaknya yang baru lahir. Tidak sedar seekor singa menhendap ke arah mereka dari jauh, mencetuskan naluri pelindungnya. Citah sayang anak kecil dia. Singa datang, citah marah. San, umur 12 tahun, ikut ayahnya, Peter, memandu kereta Porsche, dengan harapan hubungan mereka akan menjadi lebih baik. Selepas pemanduan yang menyeronokkan dan ditemani rakan, mereka pulang ke rumah dan terkejut hampir melanggar anak citah. Gembira anak itu selamat, bapa dan anak cepat keluar kereta untuk melihatnya. Selepas mencari sekejap, mereka jumpa anak harimau itu menangis ketakutan dan menggigil. Budak tu cari sikit, jumpa anak rimau takut. Kasihan anak beruang itu, mereka cari ibunya, tapi tak jumpa. Tidak pasti cara lain, mereka pulangkan anak beruang itu ke ladang mereka, di mana Christine, pemilik ladang, memeluknya dengan mesra. San ambil bakul kecil, manakala Peter sediakan botol kecil berisi susu untuk haiwan itu. Hampir serta-merta, San suka sangat anak beruang itu dan dapat kebenaran ibu bapanya untuk menjaganya. Simplification San suka beruang itu. Ibu bapa dia kata boleh ambil. Melihat belang hitam pada bulu kawan barunya, San dengan teruja memberitahu keluarganya bahawa tetamu mereka ialah seekor citah. Oversimplified. Nampak jalur hitam kawan baru, San cakap itu harimau bintang. Sementara San teruja menerangkan ciri-ciri hebat citah itu, termasuk kelajuannya yang luar biasa, Peter berhati-hati menjelaskan kepada budak lelaki itu bahawa dia hanya boleh menjaga anak citah itu sementara waktu, menunggu pembebasannya ke alam liar. Jersey ringkas. San suka cerita pasal citah laju. Peter kata jaga anak citah kejap je, lepas tu lepas balik hutan. Dalam beberapa hari berikutnya, anak harimau itu menyesuaikan diri dengan keluarga angkatnya dan mula merasakan rasa selamat setelah kehilangan ibunya sebelum ini. Terjemahan ringkas. Lepas tu, anak harimau suka keluarga baru dia dan rasa selamat sebab mak dia dah takta. Dia suka bersama seluruh keluarganya, dan sangat menyayangi San, yang mengajaknya tidur dan berpelukan dengan teman barunya. Dia suka keluarga, dia sayang San. San ajak tidur dan peluk kawan baru. Kasih sayang San membuat anak beruang itu percaya sepenuhnya, menjadi sebahagian keluarga dan memastikan dia ada dalam setiap gambar, sahabat yang disayangi. Untuk sahkan tuntutannya ke atas anak harimau itu, San pilih untuk menamakannya, mencuba pelbagai pilihan. San nak anak harimau tu jadi dia punya, jadi San bagi nama. Menurut tradisi keluarga, menerima nama itu menandakan tanggungjawab rasmi mereka terhadap anak beruang itu. Duma mula membantu di ladang, ikut keluarga buat kerja harian dan jaga kawasan rumah. Dalam beberapa minggu akan datang, Duma membesar dengan cepat dan menjadi seekor anak citah yang cantik. Christine tengok dari beranda sambil buat kerja rumah. Peter dan San sibuk bertani dan bermain, dengan Duma jaga mereka. Petang itu, Peter menerangkan dengan teliti tentang mekanik motosikalnya yang rumit kepada San, memastikan dia faham sepenuhnya. Simplified. Petang itu, Peter ajar San pasal motor dia. Kemudian hari itu, mereka berdua meluangkan masa membina rumah pokok yang cantik untuk Duma, yang pertumbuhannya pesat bermakna dia tidak boleh lagi berkongsi katil dengan San. Kemudian hari itu, mereka buat rumah atas pokok untuk Duma sebab Duma sudah besar, tak boleh tidur sama-sama San lagi. Beberapa hari kemudian, bersemangat untuk menghalang Duma daripada kehilangan kelajuannya melalui pembelasan, Peter memutuskan untuk menggunakan motosikalnya untuk mengasah kelajuannya. Jersey ringkas. Lepas beberapa hari, Peter nak Duma laju. Dia guna motor ajar Duma lari cepat. Dia guna San untuk jalan ladang sambil dia naik, ajar Duma cara kejar sasaran dan kekal laju. Suatu pagi, semasa perlawanan bola sepak antara San dan Duma, San menyaksikan ayahnya jatuh dari traktor, menyebabkan dia dan Duma segera bergegas ke sisinya. Ringkas. Pagi, San main bola dengan Duma. Ayah San jatuh traktor. San dan Duma lari cepat-cepat jumpa ayah dia. Christine dan San jaga ladang sementara Peter di hospital beberapa hari. Nasib baik, Peter dibebaskan beberapa hari kemudian dan gembira bertemu keluarganya semula. Selepas huru-hara reda, Christine kembali mengajar San di rumah, memastikan dia melikuti semua bahan yang sesuai umur. Oversimplified. Lepas bisen habis, Christine ajar San lagi, pastikan belajar semua yang patut. Peter semakin sihat, kembali kuat, dan bekerja di ladang semula. Setelah mempertimbangkan masa depan Duma sebagai haiwan dewasa sepenuhnya, Peter bercakap dengan San,
menyuarakan kebimbangan bahawa kurungan yang lama boleh menghalang keupayaan Duma untuk menyesuaikan diri dengan alam liar dan mencadangkan kepulangannya ke sana. Dengan rasa kecewa yang ketara, Patel menerangkan rancangannya kepada anaknya yang lesu, menunjuk pada peta lokasi di mana mereka menjumpai Duma beberapa bulan lalu, yakin bahawa rumah asal Duma terletak di pergunungan berdekatan. Simplified, Patel tunjuk peta pada anaknya. Dia cakap Duma jumpa dekat sini dulu. Rumah Duma ada dekat gunung itu. Patel akhiri cadangannya dengan mencadangkan pengembaraan memancing dan bersemah terazir bersama anaknya dan Duma, yang kemuncaknya mengembalikan citah kesayangan mereka ke habitat semula jadi. Simplification. Patel kata dia mahu pergi memancing dan bersemah dengan anak dia dan Duma. Lepas itu hantar citah itu balik rumah dia. Percubaan San untuk mengubah fikiran ayahnya ternyata sia-sia, kerana dia berpendapat bahawa Duma sesuai untuk dijinakkan. Duma sesuai jinak, tapi bapa San tak setuju. Walau bagaimanapun, semua rancangan dibatalkan kerana kesihatan Patel merosot dengan cepat dalam beberapa hari akan datang. Selepas bergelut seketika dengan penyakitnya, Patel meninggal dunia pada suatu malam yang malam. Untuk mengurangkan tekanan, San membawa Duma balik ke rumah setiap malam dan tidur dengannya, mendapati ia satu ritual yang menenangkan. Untuk kurang risau, San bawa Duma balik rumah dan tidur sama-sama. Rasa tenang. Budak itu tak faham betapa sedihnya kejadian ini, sebab dia sangat sayang dan kagum dengan ayahnya. Beberapa hari kemudian, pengebumian Patel berlangsung, dan San bergerak secara mekanikal, tidak mampu memahami besarnya tragedi atau memahami peristiwa yang berlaku. Simplification. Lepas beberapa hari, Patel mati. San sedih, tak faham apa jadi. Dihantui kesedihan, San berasa tertekan. Dia mengasingkan diri di ladang bersama Duma, mencari ketenangan dalam persahabatan senyap anjing itu. Chelsea dipermudahkan. Sedih sangat, San rasa penat. Dia duduk sorang-sorang dengan anjing dia, Duma, di ladang. Beberapa minggu kemudian, San kecewa apabila Christine memberitahu mereka perlu sewakan ladang dan pindah ke bandar, di mana dia percaya dia boleh dapat kerja dan sara mereka. Ibu yang berduka itu menceritakan rancangannya untuk mereka tinggal bersama kakaknya, Gwen, sementara dia mencari cagar alam yang sesuai. Mak dia sedih cerita pasal dia suruh anak dia duduk rumah kakak dia, Gwen, sementara dia cari tempat cantik. Untuk membolehkan Duma hidup lebih dekat dengan naluri semula jadinya dan untuk meringankan potensi tekanan ke atas sumber bandar. Duma hidup senang, kurangkan masalah bandar. Kerana terdesak, Christine abaikan bantahan San dan teruskan rancangannya untuk sara keluarganya. Akibatnya, dia, anaknya, dan Duma pergi ke bandar bersama-sama. Sampai, Gon menyapa mereka bertiga. Dia takut pada kucing liar itu, jadi dia cepat-cepat telefon tempat perlindungan haiwan untuk ambil kucing itu. San pergi sekolah dekat sini, Kristen sudah dapat kerja. Budak lelaki itu susah dengan perubahan hidupnya. Kristen dan San makin bergaduh. Dia marah pada ibunya sebab tak tahan. Pada suatu petang, Kristen dan San sibuk di tempat lain. Gon mendapati dirinya bersendirian dengan Duma dan tiba-tiba berasa takut. Oversimplification. Satu petang, Kristen dan San pergi. Gon sendiri dengan Duma. Dia takut. Dari jauh, Duma yang berhati-hati tersilap merampas alat kawalan TV, menghidupkan televisyen. Panik, dia meluru melalui rumah yang aneh itu, secara tidak sengaja menyebabkan Gon melarikan diri ketakutan. Versi ringkas. Duma ambil alat TV hidup. Duma lari, Gon takut lari. Duma berasa sangat risau tentang semua hal rumah dan ikut pemiliknya tak lama kemudian. Duma takut pasal semua benda dalam rumah dan ikut orang yang jaga dia lepas tu. Memerhatikan haiwan peliharaannya melalui tingkap, San meminta izin untuk keluar kelas dan mula mencari di sekolah. Nampak budak lelaki berlari, sekumpulan pembuli kejar dia masuk tandas, kurung dia, rampas barang dia, termasuk peta ayah dia bagi, dan pukul dia sambil ugut teruk. Budak lari, geng jahat kejar, masuk tandas, kena rampas barang, kena pukul, kena hugut. Tiba-tiba, Duma, yang memerhati perbualan tuannya dari jauh, campur tangan dengan tegas, mendiamkan semua orang sebelum keluar dari bilik mandi. Oversimplified. Duma tengok bos cakap-cakap. Lepas tu, Duma diamkan semua orang dan keluar bilik air. San ikut Duma di sekolah dan terkejut melihat kekacauan berlaku. Polis berada di tempat kejadian, cuba mengawal keadaan dan menangkap haiwan peliharaan yang terlepas. Beberapa minit kemudian, Christine tiba di sekolah untuk mengambil San dan, bingung dengan kekecohan itu, dia segera mengetahui sebabnya, meningkatkan ketakutannya. Versi ringkas. Lepas tu, Christine datang sekolah ambil San. Dia hairan tengok bising-bising, lepas tu dia tahu kenapa. Dia jadi takut.
Memandangkan ancaman segera kepada keselamatan Duma, San berazam untuk melaksanakan tisi arwah ayahnya, memindahkan Duma ke habitat asalnya, menawarkan perlindungan di kalangan spesiesnya, jauh dari penganiayaan manusia. Duma bahaya, San pindah Duma balik kampung, jauh dari manusia jahat. Demi menjaga Duma, San perlahan-lahan membimbing kawan baiknya dari sekolah, cuba memahami segalanya dan memutuskan tindakan seterusnya. Terjemahan sederhana, San tolong Duma, kawan baik dari sekolah. San cuba faham dan buat keputusan. San, setelah kehilangan Duma yang ketakutan di dalam sekolah, menjumpainya beberapa saat kemudian, bersembunyi di taman permainan. Tahu ibunya akan risau, San menulis nota ringkas menerangkan urusannya sebelum senyap-senyap pergi ke rumah Gon untuk mengambil beberapa barang, terutamanya motosikal antik petel. Oversimplification ***. San tulis surat sebab mak risau. Dia pergi rumah Gon ambil barang, motor lama petel. Melarikan diri daripada buruan Duma yang tak henti-henti, San mengutamakan pelarian. Lari dari Duma, San pentingkan diri. Selepas pemanduan berjam-jam yang tenang jauh dari bandar, San berhenti untuk melihat peta ayahnya, mencari jalan yang betul. Selepas meneliti peta itu dengan teliti, San mendapati laluan peta ke habitat Duma, merentasi kawasan garam, melalui delta Okafano, dan asalnya, ke pergunungan. San tengok peta, jumpa peta pergi rumah Duma, padang garam, delta Okafano, gunung. Balik rumah, Kristen patah hati jumpa surat selamat tinggal San. Jauh di padang pasir sunyi, motosikal peta berhenti, tinggalkan dia terkandas. Duma memerhatikan San dengan teliti, sentiasa berada dekat ketika mereka merentasi kawasan yang keras. Simplification. Duma jaga San. Mereka jalan sama-sama tempat bahaya. Mereka berjalan berjam-jam merentasi padang pasir yang tandus dan sunyi, tanpa hidupan lain. Mereka penat lalu berehat di bawah pesawat yang jatuh, berehat di sayapnya. Berdekatan, San meletakkan motosikal dan mencari tempat teduh yang sejuk untuk berehat. Duma menyertainya dengan mesra, ingin menawarkan keselesaan dan menaikkan semangatnya. Oversimplification. Dekat sini, San park motor dan duduk lehat. Duma datang dekat, nak bagi dia happy. Beberapa jam kemudian, Duma nampak seekor galago jauh di sana. Tertarik, dia tertanya-tanya tentang makhluk itu tetapi kekal berjauhan. Tidak lama kemudian, Duma melihat seorang lelaki mengekori Bush Baby dan berhati-hati menghampiri San untuk memberi amaran kepadanya. Sebelum Duma sempat bertindak, enjin San berderung kuat, mengejutkannya dari tidur ketika dia berhati-hati keluar untuk menyiasat. Seorang lelaki pelik yang susah nak hidupkan keretanya menyapa San di luar. Lelaki itu cepat memberitahu jalan selatannya, berlawanan dengan jalan barat San, dan nampak sungguh terkejut apabila Duma diperkenalkan. Orang itu cakap cepat jalan selatan, San pergi barat, dia terkejut jumpa Duma. Selepas berhenti seketika, lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Rip dengan berhati-hati, menawarkan San dan Duma air, dan menunjukkan anak beruknya, Masyaka. Ketika perbualan mereka semakin mendalam dan ikatan terjalin, Rip dengan santai menyebut sungai yang jauh, 5 hari perjalanan, dan mencadangkan keperluan suram untuk bersiap sedia menyembelih dan memakan haiwan kesayangan untuk terus hidup. Oversimplification. Mereka bercakap lebih banyak dan jadi kawan. Rip cakap pasal sungai jauh, 5 hari. Dia kata kena bunuh haiwan kesayangan untuk makan. San hadiahkan Rip perabot diselamatkan daripada pesawat yang rosak, membolehkannya berehat dan pulih. San bagi Rip kerusi dari kapal terbang buruk, jadi dia boleh rehat. Christine lari dari tekanan, pergi ke ladang. Dia buat poster San dan Duma yang hilang. Dia minta orang ramai kongsi maklumat. Malam itu, di padang pasir, Rip membina api dan mendengar San dengan bersemangat menerangkan rancangan baharunya yang bercita-cita tinggi untuk memanfaatkan angin bagi perjalanan jauh mereka. Rip menghabiskan pagi berikutnya mereka bentuk alat tambahan motosikal sementara San ambil payung terjun dari kapal terbang. Pesawat itu terhempas di sebelah motosikal, dan dia bermimpi untuk mengubahnya menjadi perahu layar padang pasir. Kapal terbang jatuh tepi motor, dia mimpi buat kapal layar padang pasir. Selepas perubahan selesai, San, Rip, Duma, dan Masyaka masuk ke dalam alat pelik itu dan menonton dengan gembira ia dipandu angin, memecut laju, dengan San membantu memandu. Kapal layar padang pasir yang pintar mengurangkan beban perjalanan mereka, jadi syarikat itu gembira apabila menemui mata air yang lama dinanti-nantikan. Kapal gurun bagus kurangkan susah jalan, jadi syarikat suka jumpa air lama cari. Budak lelaki penat itu melihat Rip mula menggali tanah, turun beberapa meter sehingga dia gembira menjumpai mata air semula jadi. Budak penat tengok Rip gali tanah jumpa air. Kemudian, San dan Duma memikirkan pilihan mereka, dengan San mengerahkan Duma untuk mendapatkan seekor burung unta untuk makan malam mereka. Kemudian, San suruh Duma cari burung besar untuk makan malam.
Duma pula menjumpai sarang burung unta, dan kumpulan itu menemui beberapa telur burung unta, yang kemudiannya dikongsi di sekitar api. Simplification. Oversimplified slightly inaccurate ***. Duma jumpa sarang burung unta. Mereka jumpa telur banyak dan makan sama-sama dekat api. Duma lari laju kejar burung unta, ikut arahan, tapi tak dapat tangkap. Namun, San tetap tidak terpengaruh dengan tawaran ini, dengan bersemangat menyatakan bahawa persahabatan Duma tidak ternilai dan melebihi sebarang pampasan material. Malam itu, Rip membina api lain, meyakinkan budak lelaki itu bahawa ia adalah satu-satunya pertahanan mereka terhadap singa. Terjemahan ringkas. Rip buat api, budak takut singa. Apabila mereka berkenalan, Rip, setelah mengetahui perjalanan padang pasir San yang bersendirian, risau tentang keselamatan budak itu dan mencadangkan untuk menemaninya sebahagian jalan, tawaran yang diterima San dengan bersyukur. Ketika fajar menyingsing, Rip memimpin jalan ke Salt Pans, sementara San menggesa Duma untuk terus maju semasa mereka memulakan ekspedisi mereka. Mudah, pagi-pagi, Rip jalan depan ke Salt Pans, San suruh Duma ikut cepat untuk jalan-jalan. San, separuh jalan mereka, sedar kompasnya tunjuk utara, bukan barat. Perbezaan ini, bersama perbualan mereka pasal jualan Duma, buat dia syak Rip ada niat tersembunyi. Oversimplification. San jalan tengah, kompas salah tunjuk utara. Dia ingat cakap pasal Duma, jadi dia tak percaya Rip. Semasa merentasi padang pasir, Rip secara tak terduga membimbing kumpulan itu ke arah struktur purba yang runtuh. Oversimplified ***. Rip jumpa bangunan lama kat padang pasir. Dia tunjuk jalan kat kawan-kawan dia. Di tengah runtuhan, mereka menemui sebilah pedang kecil, yang kemudian Rip berikan kepada San. Simplified. For nuance ***. Kat tempat rosak, jumpa pedang pendek. Rip bagi San. Sekejap kemudian, bunyi helikopter yang menghampiri kedengaran kepada kumpulan itu sementara Rip dengan pantas membantu San dan Duma menyembunyikan diri. Tidak tahu ibu budak itu telah mengatur pencarian tersebut. Setelah mencari seluruh kawasan dan tidak menemui anak lelakinya atau kesan-kesannya, Kristen membatalkan pencarian helikopter. Malam itu, sambil berkumpul di sekeliling api unggun yang berderat, Rip cuba menyedarkan San tentang betapa seriusnya tindakannya yang membuat ibunya risau kerana melarikan diri, menceritakan sebuah kisah. Sambil mengasah pedang kecil budak lelaki itu dan mengubahnya menjadi lembing, dia memberikan sedikit kebijaksanaan. Kemudian, dia bercerita tentang seekor citah purba, yang menangis kerana kehilangan anaknya, yang kesedihannya mengukir garis-garis hitam di wajahnya, yang kini dimiliki oleh semua citah. Oversimplification ***. Malam itu, Rip cerita kisah dekat api. Dia marah San sebab lari, mak dia sedih. Rip tajamkan pedang San jadi lembing, ajar sikit. Dia cerita pasal citah tua hilang anak, nangis, muka dia ada garis hitam. Semua citah ada garis hitam tu sekarang. Kisah itu menghantui San, membuatnya terjaga sambil bergelut dengan makna tersembunyinya. Simplification. Kisah itu kacau San, dia tak boleh tidur. Pagi esoknya, semasa rombongan bersiap untuk meneruskan perjalanan, Rip terjumpa lombong berlian terbial. Mengabaikan desakan San untuk bergerak maju, Rip masuk untuk meneroka dan mencari kekayaan. Melanjutkan perjalanan, San menyaksikan bahagian dalam gua runtuh, diselangi dengan jeritan terdesak. Oversimplification ***. San jalan lagi, gua jatuh, orang jerit kuat. Meninggalkan kerjanya, dia bergegas masuk, terkejut melihat Rip tertimbus di bawah timbunan pasir. Semasa percubaan ini berlangsung, satu idea jahat muncul dalam fikiran San, dan dia bertekad untuk mengeksploitasi keadaan Rip yang lemah untuk mengetahui motifnya menculik mereka. Oversimplification ***. Masa buat benda ni, San ada idea jahat. Dia nak guna Rip yang lemah untuk tahu kenapa culik mereka. Apabila Rip dan San mendedahkan lebih banyak tentang diri masing-masing, ketenangan mula dirasai antara mereka. Satu persefahaman senyap berputik, dan mereka berjanji secara tidak langsung untuk membantu dan menyokong satu sama lain, memastikan mereka berdua selamat melalui cabaran ini. Jersey ringkas. Rip dan San cerita pasal diri mereka, jadi mereka rasa tenang. Mereka faham tanpa cakap, dan janji nak tolong supaya selamat. Beberapa jam kemudian, mereka nampak sekumpulan kecil kijang makan jauh di sana. San suruh Duma tangkap seekor untuk makan malam. Walaupun Duma mengejar, gazelle yang ketakutan itu akhirnya berjaya melarikan diri selepas dikejar beberapa batu, meninggalkan mereka tanpa makanan. Oversimplified ***. Duma kejar, rusa lari jauh. Duma tak dapat makan. Berharap makanan, pasangan itu merentasi padang rumput dalam diam. Semangat mereka terangkat melihat kru filem dokumentari dan bufet berdekatan yang penuh dengan hidangan menggoda.
Sun buat rancangan kreatif dan ajak Rip untuk laksanakannya. Mereka berdua senyap-senyap menghampiri set penggambaran dan berjaya menyelinap di bawah meja yang bertutup. *simplification*. Dua orang pergi dekat tempat gambar dan masuk bawah meja. Selepas beberapa ketika, Sun merangkak keluar dari bawah meja, berlari dengan tergesa-gesa ke arah sekumpulan orang yang menjerit meminta tolong tentang gigitan ular, dan menunjukkan ular itu kepada mereka. Ketakutan, kumpulan itu meninggalkan set penggambaran, membenarkan Sun dan Rip mencuri makanan, yang mereka lakukan dengan senang hati. Takut, semua lari. Sun dan Rip ambil makanan. Senam. Pasangan itu membawa bekalan dan memimpin haiwan mereka ke atas perahu sempit. Mereka bawa barang dan tarik binatang naik bot kecil. Selepas menyeberangi sungai, semua orang menikmati makanan curi yang sedap. Kemudian, Sun memberi Rip semua wangnya, berterima kasih atas bantuan dan kasih sayang. *Simplification. Lepas sungai, semua makan curi sedap. Sun bagi Rip duit, cakap terima kasih tolong. Selepas menyeberangi jurang itu, Duma menghidu bawah bangkai dan berlari ke arahnya. Sun dan Rip mengekorinya rapat. Kumpulan itu bergerak dalam diam selama beberapa minit, sebelum menyeberangi sungai kecil itu. Beberapa minit kemudian, mereka jumpa Duma sedang makan bangkai. Sun kecewa, Duma tak kongsi, macam binatang liar biasa. Rip menenangkan Sun, menjelaskan bahawa tingkah laku naluri Duma adalah semula jadi dan akan memudahkan penyesuaiannya kepada alam liar aslinya. Rip cakap Sun, Duma buat biasa je, nanti dia pandai sendiri kat hutan. Kemudian Rip membawa Sun dan haiwan peliharaan ke gua terpencil, tempat dahulu digunakan untuk penghormatan nenek moyang, dan menceritakan lawatan zaman kanak-kanaknya yang gembira bersama datuknya. *simplification*. Rip bawa Sun dan binatang ke gua. Gua itu tempat lama orang sembah nenek moyang. Rip cerita pasal dato dia. Di dalam pondok kecil gua itu, Sun beritahu Rip tentang sedihnya kematian ayahnya, dan rasa lega dengan sokongan kawannya. Rip suruh Sun teruskan dan gembira. Ini masa baik untuk mula baru. Menerangkan kedekatan mereka dengan habitat Duma, dia memutuskan bahawa semasa dia bergerak ke selatan untuk mencari kemaafan keluarganya atas ketiadaannya yang lama, Sun patut melawat ibunya yang risau. Jersey ringkas. Dia cakap dekat dengan Duma. Dia pergi selatan jumpa keluarga minta maaf. Sun jumpa mak dia. Setelah berehat di gua, kumpulan itu kembali meneruskan perjalanan. Rip menunjukkan kampungnya kepada Sun, yang kini kelihatan di atas bukit yang jauh. Ringkas. Lepas lihat dalam gua, jalan lagi. Rip tunjuk kampung dia kat Sun, nampak dari jauh. Ketika kumpulan itu marah melalui padang rumput, Rip terkejut dengan awan lalat seksi yang membawa penyakit berdekatan dan segera menyuruh Sun melarikan diri secepat mungkin. *simplification*. Kumpulan jalan. Rip nampak lalat jahat. Dia suruh Sun lari cepat-cepat. Sayangnya, lalat menerumuni mereka, dan Rip dengan berani melindungi budak lelaki itu dengan badannya sendiri, mempertaruhkan jangkitan. Jersey ringkas. Lalat banyak, Rip lindungi budak, mungkin sakit. Malam itu, semasa mereka berdua merentasi padang rumput yang basah kuyup, keadaan Rip semakin teruk dan menimpanya. *Oversimplification*. Malam itu, jalan dalam hujan, Rip sakit sangat. Duma menjadi gelisah, memberitahu mereka tentang sekumpulan singa. Walaupun sakit, Rip cuba bantu budak itu hidupkan api, tapi hujan lebat menyukarkannya. Oversimplification. Rip sakit, tapi dia tolong budak buat api. Hujan sangat lebat. Selepas beberapa percubaan gagal, mereka akhirnya berjaya menyalakan api, memaksa singa berundur dan menyelamatkan mereka tepat pada masanya. Oversimplified. Coba banyak kali, mereka bakar api. Singa lari. Selamat. Sekarang selamat. Kumpulan itu berkumpul di sekeliling api dengan tenang, tetapi Rip mendapati dirinya tidak dapat berdiri. Dia mula berpeluh dengan banyak, mukanya membengkak, dan dia berasa sangat lemah. Selepas membantu Rip berbaring dan menutupinya dengan selimut, Sun mengikat Duma pada pokok kecil, menyuruhnya menjaga Rip, dan kemudian pergi ke bukit untuk mencari bantuan. Sun terangkan keadaan Rip kepada ketua kampung. Ketua kampung suruh orang kampung, termasuk Bomoh, periksa dia. Serentak, di dataran, Duma nampak singa bersedia mengejar Sun. Dia lari dan mengubah fokus mereka, memulakan kejar mengejar untuk mengalih perhatian mereka dari jalan Sun. Oversimplification. Duma nampak singa mahu kejar Sun. Duma lari dan buat singa kejar dia, bukan Sun. Helah itu berjaya dengan sempurna, dan selepas mengetuai pengejaran selama beberapa minit, Duma berjaya mengelak mereka. *Simplification*. Duma tipu mereka, lari laju-laju, dan selamat. Duma kemudian merayau di padang rumput, secara naluri bersuara dengan harapan mencari citah lain. Duma jalan padang, bunyi kuat-kuat cari kucing besar lain. Selepas berinteraksi sebentar, citah mula mesra dan bermain sepanjang malam di dalam kurungan.
Dengan rasa teruja, Duma menjawab panggilan itu dan bertemu dengan spesiesnya buat kali pertama dalam hidupnya. San, bersama penduduk kampung, kembali ke sisi Rip. Mereka memeriksa lelaki yang pengsan itu dengan teliti dan membawanya ke bukit, memberikan ubat tradisional dan membiarkannya pulih. San kekal bersama Rip, sangat risau tentang kehilangan Duma secara tiba-tiba. Esoknya, bomoh itu membuka semua kain tekap dan tersenyum melihat muka pesakitnya kembali normal. Terjemahan ringkas. Esok, dia buka kain, tengok muka baik. Setelah memeriksanya dengan teliti, doktor kampung tua itu mengenali Rip dan memanggil keluarganya untuk menyaksikan kepulangannya. Office Simplified Doktor tengok Rip, panggil keluarga tengok dia balik. Pertemuan emosi berlaku ketika keluarga Rip bergegas ke sisi ketua keluarga mereka, diperhatikan senyap oleh San. Pertemuan sedih berlaku, keluarga Rip datang jumpa dia. San tengok saja, kemudian Rip memperkenalkan San kepada keluarganya, yang memberikan sambutan mesra dan rasmi. Jersey ringkas. Lepas tu Rip jumpa San dengan keluarga dia, diorang semua suka. Cemas tentang Duma, San kembali ke padang rumput, memanggil namanya, dan mendapati dia bermain dengan kawan baru. Takut Duma hilang, San cari dia di padang. Jumpa Duma main dengan budak lain. Dengan perasaan bercampur baur antara kagum dan bimbang, budak lelaki itu memerhatikan Duma dan rakannya bekerjasama untuk menghendap, mengejar, dan akhirnya memakan seekor kijang. Budak tengok Duma kejar makan rusa. Perasaan membanjiri San semasa dia berbaring, melihat kawan baiknya mula rapat dengan orang lain. Air mata mengalir ketika dia teringat arwah ayahnya dan nasihatnya. Office Simplification San sedih tengok kawan dia dengan orang lain. Dia ingat bapa dia dan apa bapa dia ajar. Dia menangis. Selepas makan, Duma pergi ke San, dan mereka mengucapkan selamat tinggal dengan sedih sebelum Rip, yang sedang pulih, menenangkan San. Berjanji dalam hati untuk sentiasa berada di sisinya dan menenangkannya dalam kesedihannya untuk Petel. Janji dalam hati, selalu ada dengan dia, kujuk dia sebab Petel sudah tak ada. Pencarian San untuk memulangkan anak harimau itu menjadi perjalanan transformatif penemuan diri. San cari anak harimau, jumpa diri sendiri. Dalam masa singkat, budak lelaki yang tinggalkan rumah dengan polos dan teragak-agak berubah, dapat ilmu penting, dan balik sebagai orang lain. Kasih sayang tanpa syarat dan penjagaan boleh mempengaruhi pilihan hidup seseorang, seperti yang ditunjukkan dalam cerita ini di mana kasih sayang tulus anak lelaki itu terhadap anak beruang kecil mengubah dan memulihkan dirinya. Cinta dan jaga anak kecil boleh ubah hidup dia. Budak sayang beruang, jadi dia jadi baik balik. Jika sayang haiwan pun memberi manfaat besar, bayangkan betapa hebatnya jika kita saling menyayangi. Mudah. Jika sayang kucing bagus, sayang semua orang lagi bagus.